A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, selamat datang ke Tadabbur Center. Pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan pada ayat yang terakhir bagi surah Al-Fatihah. Pada minggu yang lepas, kita berbicara tentang satu doa yang kita sebut pada setiap hari, iaitu Ihdinas Siratal Mustaqim, di mana as-sirat yang dimaksudkan di dalam ayat ini berbeza dari sudut perkataan yang digunakan bagi menunjukkan bahawa jalan yang dilalui itu adalah satu jalan yang khusus. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan sirat berbanding perkataan sabil ataupun tariq, kerana sirat ini di bawah wazan fi'al yang membawa maksud rangkuman keseluruhan mereka yang berada di atas jalan tersebut. Bermaksud mereka, sama ada mereka itu adalah mereka yang berada di atas jalan tersebut ataupun mereka yang masih berada jauh daripada jalan tersebut, dan kita mendoakan supaya mereka kembali ke pangkal jalan, di mana jalan ini akan membawa kita menuju ke syurga ilahi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita nak berbincang berkenaan ayat seterusnya, iaitu sambungan bagi ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala berbicara kepada kita berkenaan perincian bagi maksud as-sirat yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini memberikan satu gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang jalan mana satukah yang perlu kita lalui dan jalan mana satukah yang perlu kita jauhi. Sebab itu kita kena mohon kepada Allah SWT supaya memberikan kita jalan hidayah. Jalan hidayah ini merupakan satu jalan bahagia yang pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang terdahulu daripada kalangan para nabi, para orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang saleh. Dan kita minta dijauhkan daripada jalan-jalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak nikmat yang kita minta itu merupakan satu nikmat yang sebenar. Kita nak nikmat tersebut bukan sekadar nikmat yang dipanggil sebagai nikmat kulit, yang sekadar luaran. Mungkin dari sudut luarnya kita kelihatan menang, tetapi dari sudut batin dalamnya kita adalah kalah. Mungkin dari sudut luarnya kita kelihatan mewah, tapi di dalamnya kita kelihatan ataupun mempunyai jiwa yang kering, gersang dan juga kontang kerana tidak diserami oleh air hujan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman sekalian, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengurniakan kepada kita jalan bahagia. Sebab apa? Jalan bahagia ini merupakan jalan yang telah dilalui oleh golongan yang terdahulu. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, maka pohonlah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan bagi jalan orang yang bahagia adalah jalan orang yang sengsara, di mana jalan orang yang sengsara seperti yang disebutkan di dalam ayat ini terdapat dua. Yang pertama, mereka adalah golongan yang dimurkai. Mereka dimurkai kerana apa? Kerana mereka mengetahui tentang sesuatu hak tetapi mengingkarinya serta tidak beramal dengannya. Manakala mereka yang sesat ini adalah golongan yang tidak mengetahui tentang sesuatu hak tapi melaksanakan sesuatu perkara itu, suatu perbuatan itu tanpa ilmu dan berdasarkan hawa nafsu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan awal sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam berkenaan ayat ini, kita boleh katakan bahawa pemilik bahagia itu adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, mereka mengetahui kebenaran. Yang ketiganya, mereka beramal dengan kebenaran ataupun ilmu yang mereka tahu. Manakala pemilik sengsara adalah mereka yang selalu melakukan maksiat, dan bila mana mereka melakukan maksiat, mereka akan dimurkai oleh Allah, dan ada ketika juga mereka akan sesat daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ayat ini perlu dilihat dengan lebih teliti. Bila mana kita menyebutkan ayat ini pada setiap hari, khususnya ketika kita melakukan solat, maka ayat ini bila kita baca, rasakan di dalam jiwa kita bahawa kita pohon hidayah daripada Allah. Kita pohon nikmat jalan yang benar daripada Allah SWT, dan kita minta dijauhkan daripada dua jalan ini. Yang pertama, jalan yang dimurkai, dan yang keduanya adalah jalan orang-orang yang sesat. Jadi persoalannya di sini, kenapa terdapat pemilik kebahagiaan ini hanya satu golongan, manakala pemilik sengsara terdapat dua golongan? Kerana pemilik bahagia, mereka ini mempunyai ilmu ataupun mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Manakala dua golongan lagi yang dikatakan sebagai dimurkai dan juga sesat, kerana mereka yang dimurkai ini, mereka sebenarnya tahu tentang sesuatu kebenaran, tetapi mereka mengingkarinya, bahkan menentang Allah SWT daripada melakukan suatu perbuatan tersebut. Manakala mereka yang sesat adalah mereka yang meninggalkan ilmu dan beramal mengikut hawa nafsu sendiri. Jadi saya suka untuk memetik kata-kata Ibnul Qayyim yang meninggal pada 751 Hijrah. Beliau menyebutkan bahawa manusia ini dibahagikan kepada tiga golongan. Yang pertama adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan juga beramal dengannya, dan inilah mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya serta mengikut hawa nafsu. Mereka inilah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan yang tiga adalah mereka yang jahil akan suatu kebenaran, dan pada masa yang sama mereka mengikut hawa nafsu dalam melakukan sesuatu perkara itu. Mereka inilah dikatakan sebagai golongan yang sesat. Dan kedua-dua golongan ini sebenarnya al-maghdub, yang dimurkai, dan yang sesat ini, kedua-dua adalah sesat dan dimurkai. Okay, dengar betul-betul. Maksudnya di sini, golongan yang dimurkai juga, mereka ini juga adalah sesat. Kenapa? Kerana mereka sesat daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal. Kerana apa? Mereka ini punya kebenaran, tahu tentang kebenaran, tetapi mereka gagal untuk melaksanakan kebenaran yang mereka ketahui. Bahkan mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan membunuh para anbiya sebagai contohnya. Kalau kita rujuk kepada orang-orang Yahudi, kerana apa? Kerana mereka ingin menafikan kebenaran yang Allah Taala berikan kepada mereka. Dan yang keduanya, golongan yang sesat juga adalah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka ini beramal tanpa ilmu. Jadi melakukan sesuatu perkara tanpa ilmu, bahkan mengikut hawa nafsu, mengikut apa yang mereka rasakan betul, bahkan ianya merupakan jalan yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-maghdub juga sesat, yang dimurkai itu juga sesat, dan yang sesat itu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Qayyim lagi apabila berbicara tentang ayat ini, katanya antara penyebab berlakunya kecacatan dan kemandulan hati ini adalah disebabkan oleh dua perkara. Yang pertamanya adalah kerana kejahilan ilmu, dan yang keduanya adalah kerana rosaknya tujuan mereka. Jadi kesan kepada dua penyakit ini membawa yang pertamanya kepada kesesatan, yang keduanya membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesat
mereka dikatakan sesat? Kenapa? Kerana mereka ini jahil dari sudut ilmu dan mengikut hawa nafsu. Dan kenapa mereka dimurkai? Kerana mereka telah melencong daripada tujuan sebenar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyakit ini membawa kepada penyakit lain. Antara penyakit yang sering melanda umat Islam khususnya adalah 3 penyakit ini. Yang pertamanya adalah riak, yang keduanya adalah takbur ataupun takabbur, dan yang ketiganya adalah penyakit jahil. Jadi 3 penyakit ini merupakan penyakit yang boleh membawa kepada penyakit-penyakit hati yang lain, dan seharusnya kita sebagai Muslim perlu cakna dengan penyakit yang masuk ke dalam diri kita ini. Ia masuk kadang-kadang tanpa kita sedari. Jadi dalam berbicara tentang riak dan juga takbur ni, kita perlu bezakan. Riak ni adalah ibadat yang dilakukan bukan kerana Allah. Ia dibuat kerana makhluk. Maksudnya kita buat satu tu nak bagi tahu, nak menunjukkan bahawa kita ni adalah orang rajin. Sebagai contoh, kita buat solat sunat sebagai contohnya, pergi ke masjid buat solat sunat banyak-banyak, nak tunjuk dekat orang bahawa kita ini rajin melakukan solat. Jadi kita buat bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjukkan bahawa nak orang puji kita, supaya orang kata kepada kita, oh, rajinnya dia ni, selalu buat solat, selalu berpuasa, selalu buat itu, selalu buat ni. Jadi nak penghargaan manusia berbanding penghargaan daripada Allah SWT. Itu yang disebutkan sebagai riak. Manakala takabur bermaksud sikap kita membesarkan diri kita dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan. Sebagai contohnya, kita boleh katakan bahawa kadang-kadang kita kata, oh, semalam aku buat solat tahajud 50 rakaat, confirm aku masuk syurga. Jadi bila kita buat ibadat, kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, dan kita mengangkat diri sendiri berdasarkan amalan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi mengubat 3 jenis penyakit yang saya sebutkan tadi, yang pertama riak, yang kedua takbur, dan yang ketiga jahil, kita perlu menghayati ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ubatnya terdapat di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah SWT ini. Yang pertama, penyakit riak. Riak, ubatnya adalah iyyaka na'budu. Apa maksudnya sini? Bila kita menyebutkan hanya engkaulah tempat kami sembah, maksudnya kita beribadat kepada Allah itu hanya kerananya, bukan kerana manusia lain. Jadi apabila kita membaca ayat ni, kita faham ayat ni secara mungkin kita tidak sedar, kita akan mengubat penyakit yang sedang melanda diri kita ini, iaitu penyakit di mana kita melakukan suatu perkara itu bukan kerana Allah, tetapi kerana kehendak dan juga penghargaan manusia. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah, di sini kita telah meletakkan bahawa hanya Allah saja sebab kita melakukan ibadah. Hanya Allah saja tempat kita melakukan solat. Hanya kerana Allah saja kita berpuasa. Hanya kerana Allah saja kita menunaikan ibadat yang lain. Jadi pemahaman tentang ayat ini akan boleh menghakis sifat riak daripada diri kita sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab kita membaca ayat ini pada setiap hari, dan malanglah bagi orang yang membaca ayat-ayat ini tetapi tidak memahaminya dan juga mengaitkan dengan apa yang dilalui dalam kehidupan seharian. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bacalah ayat daripada surah Al-Fatihah ini dengan penuh penghayatan, memahami ayat-ayat ini dalam konteks kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, supaya kita memahami bahawa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT ini merupakan ayat-ayat yang memberikan panduan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sebelum kita melangkah ke alam akhirat sana. Manakala bagi penyakit takabur juga, kita baca ayat yang seterusnya, iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
seorang manusia tidak mampu untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu tidak mampu untuk berjaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu perkara yang berat kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Seorang itu tidak mampu untuk berhadapan dengan musibah yang besar, dengan ujian yang besar, kecuali dengan bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita membaca ayat ini, iyyaka nasta'in, pasti kita tidak akan merasa takbur dalam diri kita. Sebab apa? Segala ibadat yang kita lakukan itu sebenarnya daripada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, penyakit yang ketiga yang perlu kita ubati adalah penyakit kejahilan. Dan ayat yang seterusnya menceritakan tentang bagaimana untuk kita membuang kejahilan daripada diri kita, di mana Allah Ta'ala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kurniakanlah kami jalan yang lurus. Dan di mana jalan yang lurus inilah yang perlu kita lalui, dan ia dilalui dengan wadah ilmu, dengan jalan ilmu. Sebab itu ilmu lah yang akan memandu kita untuk berada terus di landasan al-mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, jadikanlah aktiviti menuntut ilmu ini sebagai aktiviti utama kita. Jadikan kehidupan harian kita dilalui dengan ilmu-ilmu yang kita perolehi dari sumber yang berbagai. Pada hari ini kita boleh ambil ilmu daripada pelbagai sumber, sama ada daripada guru yang kita belajar di masjid-masjid, di kelas-kelas, ataupun daripada sumber-sumber bacaan dan sebagainya. Jadi ruang untuk kita menimba ilmu itu sangat luas. Cuma menimba ilmu daripada guru itu adalah yang paling terbaik, supaya pemahaman kita dipandu oleh bantuan daripada penerangan daripada yang disampaikan oleh guru. Dan bila mana penyakit ini berjaya kita ubati, maka sempurnalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, di mana Allah Ta'ala menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi sebelum kita nak mendapat nikmat ini, kita perlu mengubat diri kita daripada 3 penyakit yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, penyakit riak. Yang keduanya adalah penyakit takbur. Dan yang ketiganya adalah penyakit jahil. Jadi mengubat penyakit ini akan memberi kesempurnaan kepada kita untuk memohon hidayah, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita terus berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, saya nak masuk kepada perbincangan berkenaan bahasa pada ayat ini. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan siratal ladzina an'amta. Persoalannya di sini, kenapa Allah Ta'ala menggunakan past tense, kata kerja kala lampau, bagi menyebutkan tentang nikmat? Jawapannya adalah Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita tentang masa perjalanan ataupun jalan yang ditempuh itu. Sebab apa? Ayat ini nak menunjukkan, ataupun khususnya perkataan ini nak menunjukkan bahawa pemberian Allah itu adalah tetap bermula daripada zaman terdahulu sehinggalah kini. Sebab itu pemberian ini telah pun diberikan kepada, yang pertamanya, para nabi yang terdahulu, kemudian orang-orang yang benar berada di atas jalan Allah SWT, yang ketiganya adalah para syuhada, yang keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Dan bukti kepada golongan-golongan yang disebutkan ini adalah berdasarkan kepada ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-69, di mana Allah Ta'ala menyebutkan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka inilah yang dikurniakan nikmat, iaitu hidayah daripada Allah SWT, dari golongan yang utamanya adalah para nabi, yang kedua adalah golongan orang-orang yang benar, yang ketiga adalah golongan para syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Jadi penggunaan an'amta ini lebih sesuai daripada kita gunakan present tense, iaitu kata kerja kini. Sebab apa? Kalau kita gunakan siratal ladzina tun'imu alaihim, ia akan membawa maksud yang berbeza.
Apa maksudnya? Sebab kita akan mengabaikan nikmat yang telah Allah gunakan kepada golongan-golongan yang terdahulu. Sebab fi'il mudhari' ini kebanyakannya membawa maksud sesuatu yang berlaku pada masa kini. Jadi penggunaan an'amta ini nak merujuk kepada kita, nak menunjukkan bahawa Allah telah memberikan nikmat kepada golongan-golongan terdahulu dan nikmat tersebut berterusan sehinggalah pada hari ini. Jadi kita faham bahawa jalan yang kita lalui ini bukanlah jalan yang baru, tapi jalan yang telah pun dilalui oleh golongan-golongan yang terdahulu, dan golongan-golongan ini merupakan golongan yang telah diberikan petunjuk dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia juga nak menunjukkan semakin masa itu berlalu, semakin banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada umat manusia. Jadi nikmat ini sangat berkait rapat dengan masa yang lalu. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan an'amta berbanding perkataan tun'imu dalam bentuk present tense. Baik. Persoalan seterusnya adalah, kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan kata nama pada ayat siratal ladzina an'amta? Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan siratal mun'ami alaihim? Al-mun'am ini, kalau kita gantikan daripada fi'il madhi ini, ia dibawa daripada kata kerja kepada kata nama. Jadi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata nama bagi ayat ini? Jadi antara jawapan yang diberikan oleh Syekh Fadil As-Samarra'i, dia mengatakan bahawa bila mana Allah Ta'ala menggunakan an'amta, ia memberikan penjelasan siapakah yang memberikan nikmat tersebut. Bila sebut an'amta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Kamu itu merujuk kepada siapa? Kita minta hidayah kepada Allah. Jadi kita kata an'amta, kamu itu merujuk kepada siapa? Kamu itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas di sini Allah Ta'ala menggunakan an'amta itu untuk memberikan penjelasan bahawa yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah SWT. Tapi kalau kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal mun'ami alaihim, kalau kita gunakan perkataan al-mun'am di situ dalam bentuk isim maf'ul, isim maf'ul menunjukkan apa? Tidak tahu siapakah pelakunya. Jadi penggunaan an'amta ini lebih sesuai di sini berbanding penggunaan perkataan al-mun'am. Begitu juga nilai setiap pemberian itu bergantung kepada si pemberinya. Jika yang memberinya itu adalah orang-orang biasa, maka pemberian itu adalah pemberian yang biasa. Tapi sekiranya pemberian tersebut datang daripada seorang yang hebat, seorang yang tinggi kedudukannya seperti Sultan sebagai contohnya, jadi pemberian itu merupakan satu pemberian yang sangat mulia, yang sangat besar kepada seseorang. Jadi bila mana Allah Ta'ala nak merujuk an'amta ini, merujuk kepada Allah SWT, ini maksudnya bahawa Allah itu memberikan nikmat yang sangat besar kepada hamba-Nya supaya terus berada di atas jalan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana kita diberikan hidayah, selalulah kita berdoa supaya Allah tidak membalikkan ataupun membolak-balikkan hati kita daripada berpaling daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masuk kepada ayat perkataan selepasnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub. Kenapa di sini pula Allah menggunakan kata nama? Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebut siratal ladzina an'amta. An'amta itu datang dalam bentuk past tense, dalam bentuk kata kerja kala lampau. Tapi bila menggunakan al-maghdub di sini, Allah Ta'ala menyebutkan dalam bentuk kata nama. Jadi persoalannya, why? Kenapa? Yang pertama, nak menunjukkan keumuman mereka yang dimurkai itu, mereka yang murka itu. Siapakah yang murka kepada mereka? Jadi bila Allah Ta'ala menyebutkan al-maghdub,
Jadi sebenarnya bukan Allah Ta'ala saja yang murka. Yang murka juga adalah orang-orang yang murka kerana Allah SWT. Maksudnya para nabi, orang-orang yang saleh, kerana mereka percaya bahawa segala apa yang dibawa oleh Allah itu adalah satu yang benar, dan mereka yang menentang kebenaran adalah sebenarnya menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka turut murka sekiranya orang-orang tersebut melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan murka ni juga mungkin datang daripada kawan-kawan kita sendiri ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebab apa? Di akhirat nanti tali mawaddah, tali kasih sayang itu akan terputus dan hanya tinggal pada ketika itulah tali kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan manusia di akhirat nanti akan terputus kecuali dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-25. Allah Taala menyebutkan, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dan." Kemudian pada hari kiamat nanti setengah yang lain akan membantah setengah yang lain, manakala setengah yang lain juga akan melaknat setengah yang lain. Jadi pada hari kiamat mereka akan saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Sebab apa? Mereka ingin menyelamatkan diri masing-masing. Dan pada ketika itu hubungan yang ada adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa Allah Ta'ala gunakan an'amta alaihim? Kenapa Allah nisbahkan pemberian nikmat itu hanya kepada Allah? Tapi apabila menyebutkan tentang murka itu, Allah Ta'ala tidak menisbahkan kepada dirinya. Ini nak menunjukkan bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang berikan nikmat kepada manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Manakala Al-Maghdub tadi, kenapa disebutkan sebagai Al-Maghdub, tidak disebutkan siapakah pelakunya untuk menunjukkan tanda kehinaan bagi mereka yang dimurkai. Jadi apabila disebutkan pelaku ni sebagai satu anugerah, sebagai satu rahmat, sebagai satu kemuliaan. Tapi apabila Allah Ta'ala menyebutkan perkataan murka, Allah Ta'ala tidak menyebutkan siapa pelakunya, sebab nak menunjukkan apa? Sebagai menunjukkan tanda kehinaan mereka yang telah diberikan kebenaran tetapi mereka mengingkarinya, bahkan melawan Allah SWT daripada mengikut jalan kebenaran yang telah jelas di hadapan mata mereka. Kemudian, kenapa perkataan Al-Maghdub dan juga Al-Dhalin ini didatangkan dalam bentuk kata nama, tidak didatangkan dalam bentuk kata kerja? Terdapat beberapa sebab yang boleh kita rungkaikan di sini. Yang pertamanya adalah kerana ia menunjukkan makna yang tetap. Jadi bila mana satu perkataan dalam bahasa Arab itu didatangkan dalam bentuk kata nama, ia menunjukkan satu makna yang tetap. Jadi yang dimurkai ini akan terus dimurkai, manakala yang sesat akan terus berada dalam kesesatan selagi mana mereka tidak kembali mengikut jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tidak disebutkan dalam ayat ini sebagai siratal ladzina ghadiba alaihim, jalan yang dimurkai dalam bentuk kata kerja, sebab kata nama itu lebih sesuai digunakan nak menunjukkan bahawa kemurkaan akan terus berlaku, kemurkaan dan kesesatan itu akan terus menjadi jalan yang sesat selagi mana mereka tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala menafikan dua kali, ghair dan juga la. Yang pertama ghairil maghdub, yang keduanya adalah la waladdallin. Jadi penggunaan la ini apakah signifikannya? Adakah ia tidak membawa apa-apa makna ataupun dia membawa makna yang tertentu untuk kita fahami? Baik, saya nak bawa untuk kita memahami ayat ini dalam contoh bahasa Arab yang mudah untuk kita fahami. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dua ayat ini kelihatan sama tapi sebenarnya tidak serupa. Ayat yang pertama, saya katakan ana la uhibbu man takabbara wa bakhila. Ana la uhibbu man takabbara wa bakhila. Itu ayat yang pertama.
ayat yang kedua, ana la uhibbu man takabbara wala man bakhila. Itu tuan rasa sama ke ataupun berbeza? Dari sudut ayat ini kita nampak macam lebih kurang saja, tapi sudut maknanya terdapat perbezaan yang sangat besar. Baik. Kalau saya katakan ana la uhibbu man takabbara wa bakhila, ia membawa dua maksud. Okey, maksudnya sini ana la uhibbu, saya tidak menyukai mereka yang takbur dan bakhil. Okey? Ana la uhibbu man takabbara wa bakhila, pada ayat ini membawa dua maksud. Yang pertama adalah aku tak suka yang pertama golongan yang takbur dalam bentuk golongan. Yang keduanya aku tidak suka golongan yang bakhil. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah aku tak suka orang yang takbur dan pada masa sama dia juga merupakan seorang yang bakhil. Tuan-tuan boleh faham tak? Perlu kita tengok dengan jelas perbincangan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini. Saya nyatakan dua ayat ni untuk memudahkan kefahaman kita. Baik, saya ulang sekali lagi. Ayat yang pertama, ana la uhibbu man takabbara wa bakhila. Saya tidak menyukai seseorang yang takbur dan juga bakhil. Yang kedua, ana la uhibbu man takabbara wala man bakhila. Saya tidak menyukai mereka yang takbur ataupun orang yang takbur dan tidak juga orang yang bakhil. Maksudnya yang pertama kita nafikan mereka ini apa? Saya tak suka orang yang takbur, dan yang kedua juga kita juga tidak suka orang yang bakhil. Terdapat dua perbezaan di situ. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, bagi ayat ana la uhibbu man takabbara wa bakhila, ia membawa maksud aku tidak suka orang yang takbur dan pada masa yang sama dia ini bakhil. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa sekiranya orang itu takbur tetapi tidak bakhil, jadi kita suka. Ataupun orang itu bakhil tapi tidak takbur, jadi kita suka. Sebab ayat ini membawa maksud bahawa kita tidak suka orang yang takbur dan pada masa sama dia ini jugalah bakhil. Jadi sebab itulah ayat yang lebih sesuai di sini kita menyebutkan ana la uhibbu man takabbara, saya tidak suka orang yang takbur, wala man bakhila, dan begitu juga saya tidak suka dengan orang-orang yang bakhil. Jadi pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bukan saja tidak suka kepada jalan mereka yang dimurkai, Allah Ta'ala juga tidak suka mereka yang sesat di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perlu kita faham balik setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ini, baca dengan penuh kefahaman akan menjadikan diri kita lebih menghayati setiap patah yang kita lontarkan, yang kita ungkapkan dalam setiap kali kita menunaikan solat kepada Allah SWT. Baik, persoalan yang seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa didahulukan perkataan al-ghadab, al-maghdub ke atas al-dhalin? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan al-maghdub terlebih dahulu kemudian menyebutkan al-dhalin? Kenapa tidak disebutkan al-dhalin terlebih dahulu kemudian al-maghdub? Jawapannya, yang pertama, golongan yang dimurkai ini lebih sesat dan teruk berbanding golongan yang sesat. Sebab apa? Sebab golongan yang dimurkai ini mereka mengetahui kebenaran, mereka ada ilmu, tetapi mereka mengingkari kebenaran yang mereka ketahui. Jadi mereka ini lebih teruk daripada golongan sesat. Sebab golongan sesat, mereka ini melakukan sesuatu yang tidak berasas kepada ilmu, melakukan sesuatu yang hanya mengikut nafsu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala mendahulukan perkataan al-maghdub ke atas ad-dhalin, nak menunjukkan bahawa yang dimurkai itu lebih sesat daripada golongan yang sesat. Yang keduanya, kalau kita buka kitab tafsir, disebutkan yang dimurkai itu merujuk kepada al-Yahud, manakala golongan yang sesat itu merujuk kepada golongan An-Nasara. Yang dimurkai merujuk kepada golongan Yahudi, manakala golongan yang sesat itu adalah merujuk kepada An-Nasara, iaitu golongan Nasrani. Jadi persoalannya, kenapa disebutkan al-maghdub
terlebih dahulu, kemudian disebutkan ad-dhalin kerana al-Yahud muncul lebih dahulu sebelum kedatangan golongan Nasara ataupun Nasrani. Jadi, sebab itulah dilakukan perkataan al-maghdub ke atas ad-dhalin. Yang ketiganya, kenapa didahulukan perkataan al-maghdub ke atas perkataan ad-dhalin? Nak menunjukkan bahawa perbuatan yang dimurkai ini merupakan maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk, iaitu iblis, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi, kebenaran, iblis sebenarnya mengetahui kebenaran tetapi mengingkari kebenaran tersebut kerana keegoan, kerana sikap busuk diri, kerana sikap meninggi diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ditanya kepada kita kenapa Allah Taala mendahulukan perkataan al-maghdub ke atas ad-dhalin, kerana inilah perbuatan pertama yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iblis ni juga antara makhluk yang telah berjanji kepada Allah Taala untuk menyesatkan Bani Adam daripada dunia sehinggalah berlaku hari kiamat nanti. Jadi berhati-hati dengan tipu daya iblis dan juga syaitan. Sebab itulah kita diajarkan supaya sentiasa memohon perlindungan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala agar melindungi kita daripada terjerumus ke jalan-jalan yang telah disediakan oleh iblis dan juga syaitan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan perkataan al-maghdub ke atas perkataan ad-dhalin? Kerana perbuatan ini juga merupakan perbuatan pertama yang dizahirkan di atas muka bumi melalui perbuatan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya sendiri disebabkan rasa dengki, cemburu kepada saudaranya yang seorang lagi. Jadi didahulukan perkataan al-maghdub nak merujuk juga kepada perbuatan yang telah berlaku di atas muka bumi. Seterusnya, al-ghadab, kemukaan ini juga merupakan natijah, kesan daripada perkataan daripada kesesatan. Jadi seorang yang sesat akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kemurkaan ini merupakan satu yang besar, sebagai satu yang natijah daripada kesesatan yang telah dilakukan oleh manusia. Sebab itu ia disebutkan terlebih dahulu nak menunjukkan signifikannya kemurkaan ini bagi orang-orang yang tidak mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, persoalan yang seterusnya, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Saya akan terangkan satu persatu supaya tuan-tuan dapat melihat kaitannya yang sangat jelas di antara ayat yang disebutkan tadi dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang pertamanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi, bagi sesiapa yang tidak meletakkan pujian yang mutlak itu hanya kepada Allah, mereka ini adalah golongan yang dimurkai dan juga mereka juga adalah golongan yang sesat. Yang pertama. Yang keduanya adalah Rabbil Alamin. Barang siapa yang tidak mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, maka dia adalah dimurkai dan juga sesat daripada jalan Allah SWT. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesiapa yang tidak mencari kasih sayang Allah SWT, bahkan mencari kasih sayang selain daripada pencipta makhluk, maka dia adalah golongan yang dimurkai dan juga golongan yang sesat. Maliki Yaumiddin. Sesiapa yang tidak beriman dengan hari kiamat, dia sebenarnya dimurkai dan juga telah tersesat daripada jalan Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi siapa yang tidak beribadah, siapa yang tidak memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT, maka dia merupakan golongan yang dimurkai dan juga telah berpaling daripada jalan Allah
Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat sebelumnya, siapa yang tidak berada di atas jalan yang lurus, maka merekalah golongan yang dimurkai dan juga golongan yang telah berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sesama kita mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah SWT, akan diberikan jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, iaitu jalan golongan yang mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Dan begitu juga bukan jalan orang yang sesat, di mana mereka ini tidak berilmu, beramal mengikut hawa nafsu. Jadi kita nak jadi golongan yang diberikan nikmat oleh Allah SWT, di mana kita nak menjadi golongan yang diberikan ataupun mengetahui kebenaran dan juga beramal berdasarkan kebenaran yang kita tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita telah tamat bagi perbincangan dari sudut bahasa tentang ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat daripada perbincangan kita selama 5 minggu berturut-turut ini, kita nak katakan bahawa surah Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang memberikan pengenalan kepada surah-surah yang lain. Ini bukan satu surah yang teras, yang perlu kita fahami, yang perlu kita amati, yang perlu kita hadam maknanya dari sudut penghayatannya, supaya setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah ini, kita akan merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak menjadi golongan-golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita daripada golongan-golongan yang dimurkai dan juga golongan-golongan yang sesat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga apa yang saya sebutkan, apa yang saya bincangkan selama 5 minggu ini menjadi panduan kepada diri saya terutamanya, dan juga kepada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panduan untuk kita melayari kehidupan kita dengan setiap mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan yang kita lalui tanpa panduan akan menyebabkan kita tersesat. Jadi jadikanlah surah Al-Fatihah ini sebagai pencetus bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Taala memberikan nikmat hidayah, nikmat jalan yang lurus kepada kita sebagai orang mukmin yang mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada sesi yang akan datang saya akan menyambung surah yang seterusnya. Saya belum lagi membuat keputusan surah apa yang saya akan bincangkan. Jadi doakan semoga Allah berikan kelapangan kepada saya untuk memberi perkongsian kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab masa ini kadang-kadang, yalah, sebagai seorang pendidik di universiti ini, banyak komitmen-komitmen yang perlu saya buat laksanakan. Jadi doakan semoga Allah Ta'ala memberikan ruang kepada saya untuk memberi perkongsian yang dapat sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan sekalian menghayati setiap surah-surah yang kita baca pada setiap hari, terutamanya ketika menunaikan solat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, teruskan bersama dengan Tadabbur Center. InsyaAllah saya mendapat maklumat daripada rakan-rakan di Tadabbur Center. Tadabbur Center sekarang dalam proses yang terakhir untuk renovation. Jadi kita mohon supaya proses ini dapat dipercepatkan, dan tuan-tuan selepas ini boleh hadir di sana untuk kita lebih ada pembelajaran secara face to face. Semoga senang untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya dan juga kita berkongsi pandangan berkenaan ayat-ayat Allah SWT. Jadi sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.